Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam slot Virtual Speakers Corner bersama saya, Dayanku Anissa Khairunisa binti Pengarah Haji Kamaluddin, moderator anda bagi episod kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian atas kesudian anda untuk bersama-sama memperdengarkan perkongsian Virtual Speakers Corner yang ke-47. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita. Ahli panel kita pada episod kali ini merupakan pelajar tahun pertama program Bachelor Sains Aquaculture. Beliau juga merupakan alumni diploma UPM kampus Bintulu. Selain itu, beliau juga aktif dalam aktiviti co-curriculum dan pernah menjadi pengarah program UPM Splash YU Swim. Tanpa membuang masa, saya persilakan ahli panel kita, Saudara Muhammad Azlan Kamaruzaman, untuk memulakan perkongsian beliau yang bertajuk Basic Cat Care 101. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari Anissa, moderator kita pada hari ini. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azlan Kamaruzaman, pelajar tahun 1 Bachelor Aquaculture. Jadi saya hari ini akan menceritakan tentang Basic Cat Care 101. So, saya rasa semua orang tahu apa tu kucing. Tapi saya rasa saya nak beritahu juga definisi kucing tu apa. Jadi kucing ni adalah haiwan kecil yang berbulu, berkaki 4, berekor dan juga berkuku yang tajam. Jadi kucing ni biasanya dijadikan sebagai haiwan peliharaan ataupun untuk jadi haiwan kawalan untuk menangkap tikus lah. Okay. So, jadi macam mana kita nak kenal pasti kucing kita umur berapa? Mesti kita semua tertanya macam, okay, so saya bagi kat sini satu gambar di mana kita menunjukkan saiz fizikal kucing tu dan juga pada umur kucing tu bersamaan dengan umur manusia. Jadi walaupun benda ini tidak tepat kerana terdapat beberapa baka yang menunjukkan kebesaran ataupun saiz yang berbeza pada usia yang awal. So seperti kita lihat di sini, kitten ataupun anak kucing, pada dia usia 6 bulan kita berusia 10 tahun sudah. Seterusnya dan adult pada umur dia 6 tahun kita sudah 40. Jadi untuk kepastian spesifik umur kucing tu berapa, kita dapat lihat daripada taring dia. So anak kucing kebiasaannya pada umur 2 ke 4 minggu diorang akan tumbuh taring yang kiranya baby teeth lah, dan pada range 3 ke 4 bulan taring permanent ataupun taring dewasa dia akan start develop, akan start untuk keluar di atas baby teeth dia. Dan biasanya kita dapat trace, kita dapat tahu yang dia dah mencapai junior adalah pada ataupun usia 5 ke 6 bulan bila dia punya taring sudah betul-betul taring dewasa dia sudah keluar. Okey. Jadi kita slide seterusnya, how the loyalty of a cat. So mesti korang tertanya kenapa saya letak inverted comma dekat loyalty. Saya rasa siapa yang pernah jaga kucing mesti tahu sebenarnya kucing tak loyal dengan kita, kita yang loyal kepada kucing. Kenapa? So kerana kita bukanlah king and queen of the house. Diorang lah king and queen of the house. Kita bagi dia makan, kita bagi dia air, kita lah jadi hamba kepada dia. So kenapa, apa best ni jaga kucing ni kan, apa baik dia. So secara tak langsung bila kucing pering yang dia per tu kan, actually dia membantu kita untuk tenang dan relax. Diorang juga ada potensi ataupun kira benda telah it's proven by scientists yang dia dapat kurangkan kita punya stres dan juga anxiety kita. Hebat kan? So
selain daripada tu, kucing ni juga kalau kita tak ada kucing pun, kalau kita tengok video kucing, kita rasa macam kita dapat the positive energy daripada diorang secara tak langsung. So, okay, kita apa ni? Okay, so di sini saya tunjukkan common cat breeds in Malaysia ya. So ini semua pure breed. Memang kita selalu nampak domestic cat, tapi saya menunjukkan baka yang biasanya kita nampak lah. Antaranya adalah Maine Coon, Munchkin, British Shorthair, Siamese, Bengal dan juga Persian. Jadi macam di gambar ini, kita dapat bezakan Maine Coon dan juga Persian merupakan long hair cat ataupun kucing berbulu panjang. Siamese juga pada baka yang sebenar, original dia adalah bersaiz medium hair, dengan begitu juga dengan Bengal dan juga Munchkin. Kalau British Shorthair ni seperti yang dia ada pada nama dia lah, Shorthair. Dia adalah berbulu pendek. Okay. Next. Okay, macam mana kita nak jaga kucing? How to raise a cat? Kadang-kadang kita, walaupun kita tak ada experience, kita macam, kita naklah jaga kucing. Tapi, tahukah anda macam mana nak jaga kucing dengan betul-betul? Okay, next. Feeding. Mana lebih baik? Wet food ke dry food? Kadang-kadang kita cakap, mestilah wet food. Sebab wet food ni dia bau lagi sedap. Dry food ni macam kurang bau. Jadi, kucing lagi suka wet food. Benda ni telah ramai orang telah berdebat tentang mana lebih baik, wet food ataupun dry food. Dan untuk saya punya personal experience, saya bagi dua-dua kepada kucing saya, wet food dan juga dry food. Usually wet food pada waktu pagi, dry food akan sentiasa diisi lah kalau dah habis. Okay, so apa beza wet food dan dry food? So dia tak ada yang lebih baik, tak ada mana yang lebih baik, tak ada yang lebih tidak baik. Dua-dua merupakan makanan kucing. Dua-dua juga ada benefits dia sendiri dan juga ada dia punya cons dia lah. So okay, macam wet food ni mahal. Sebab kenapa dia mahal? Sebabkan kandungan protein dan lemak dalam dia sangatlah tinggi dan karbohidrat ni kurang. Okay, so tapi keburukan dia, bila kita dah buka, kita kena simpan dalam peti ais. Kalau tak, dia cepat tak elok. Jadi ada keburukan dia jugalah dekat situ. Tapi dia ada 78% moisture content. Usually wet food ni, kalau macam ada kucing yang kurang selera makan, kita akan bagi. Ataupun kucing ni ada masalah urinary tract, ada kidney problem, wet food ni elok lah untuk diorang juga sebabkan dia punya kandungan moisture. Untuk dry food ni, dia jimat, economical. Kenapa? Sebab dia convenient, dia makanan kering. So kita tak perlu simpan dalam peti ais. Kita boleh letak dia di tempat yang dalam bekas, letak di tepi. Dan kalau kita terlupa nak tutup bekas tu pun, dia susah untuk tidak elok ataupun lemau. Kenapa dia murah? Okay, ada beberapa dry food yang mahal dan juga ada yang murah. Tapi kenapa in general dia murah daripada wet food? Sebab kan kandungan karbohidrat dia dalam dia adalah tinggi. Dan karbohidrat ni juga dapat membantu kucing untuk menaikkan saiz badan diorang juga secara tak langsung. Okay, next. Okay, ini adalah contoh economy dry food, budget lah kira secara budget dan juga premium dry food. Biasanya economy dry food ni kita dapat lihat di pasar raya dan sangat mudah untuk didapat. So macam contoh Cuties Cat, Pro Diet dengan Misha. Misha ni juga keluaran Malaysia. So this is one of the makanan yang jimat. So macam biasanya kita akan nampak ni bila orang beri kepada stres, kadang-kadang ada juga yang bagi kepada haiwan peliharaan sendiri. Tapi kebanyakannya menggunakan premium dry food. Usually premium dry food ni kita boleh dapat dekat kedai-kedai yang khas menjual makanan haiwan ataupun juga di kedai di klinik haiwan. So macam contoh Blackwood, Royal Canin, saya rasa ramai yang tahu Royal Canin ni, dan juga Hill Science Diet. Okay, so next.
Okay, so ini adalah wet food. So seperti yang saya cakap tadi, dia biasanya di dalam tin ataupun di dalam pouch macam tu, yang Neko tu dia macam pouch. Dan biasanya benda ni kita kena simpan dalam peti ais lah, kalau tak dia cepat rosak. Kalau kita beri makanan yang rosak pada kucing, macam kita jugalah, kalau kita makan makanan basi, kita pun sakit perut, dia orang pun sakit perut juga. So macam empat-empat jenama ni, Neko, Fancy Feast, Canilove dan Morando, saya pernah guna daripada saya punya experience sendiri, dan antara empat ni adalah biasanya kucing minat dengan makanan ni. Okay, next. Okay, grooming. So, apa tu grooming? Kita selalu dengar bila orang cakap, oh saya hantar kucing saya pergi grooming. Okay, apa tu grooming sebenarnya? Sebenarnya grooming ni macam ibarat kita mandi ataupun membersihkan diri. Kita potong rambut, kita cukur jambang, cukur misai, macam tu. Itu adalah grooming. So, kenapa kita kena groom kucing? Mesti korang tertanya, macam, buat apa? Kan? So, kebaikan grooming. Okay, so macam dekat atas tu, gambar pertama tu adalah bila kita tak menjaga bulu kucing kita. Kita tak sikat dia, kita tak bersihkan dia, dan kucing yang benda ni selalunya berlaku pada kucing yang berbulu panjang. Macam Maine Coon dan juga apa tadi saya cakap, Maine Coon dan juga saya cakap Maine Coon sajalah. Okay, so benda ni biasanya macam akan kita terpaksa bawa dia pergi klinik haiwan ataupun pergi groomer untuk potong, cukur bulu dia. Memang kalau bila dah sampai tahap ni, kita panggil the term as matted fur. Benda ni kita memang kena shave habis. Memang lepas tu dia akan boleh kata tiada bulu lah dalam keadaan macam tu, ataupun bulu yang sangat-sangat pendek. So selain daripada tu, grooming ni juga bukanlah hanya jaga bulu, tapi daripada segi jaga mata dia, tengok hidung dia, tengok telinga dia, kuku dia. Kenapa kuku? Macam kita jugalah manusia, kuku kita bila panjang kita kena potong. So kucing pun kena potong, sebab kalau kuku dia panjang sangat, dia dapat mencederakan kita, kadang-kadang pun boleh mencederakan diri dia sendiri. So kenapa pula saya cakap less hairball? Less hairball ni sebab bila kucing dia punya bulu tu terlampau panjang, dia tak terurus tau. Kira dia akan overgroom diri dia sendiri. So kadang-kadang disebabkan bulu yang berlebihan, dia akan gugur. Jadi bila bulu gugur ni, bulu tu dia akan accumulate dekat dalam dia, ataupun dia akan accumulate dalam dia, dan dia akan muntahkan balik. Itu hairball lah. Kalau tak, dia akan keluar daripada tinja dia, tahi dia. So selain daripada tu is bug detection ataupun ectoparasites. Contohnya fleas, mites, kutu semua. Benda ni kalau kita tak groom, kalau kita biarkan sahaja, ectoparasite ni akan muncul. Mungkin daripada kucing lain ataupun daripada haiwan lain. Sebab macam kalau bulu tu terlampau panjang, kita tak dapat nak tengok mana kutu tu, mana telur dia. Dan juga less shedding, macam saya cakap tadi lah pasal less hairball. So kalau kita groom, dia pun akan kurang lah gugur bulu. So macam mana kita nak groom kucing? So antaranya kita boleh potong kuku dia, kita boleh juga sikat bulu dia. Kalau yang recommended daripada veterinarian, kalau kucing berbulu panjang, kita sikat dia setiap hari. Kalau untuk medium hair to short hair, kita boleh buat sekali seminggu. Okay, next. Okay, so korang dah tahu dah serba sedikit tentang apa teknik penjagaan kucing. So korang nak simpan kucing ni indoor ke outdoor? So mana satu? Next. Okay, so kalau indoor,
atau outdoor, kita pun kena ada rumah dia orang. Okay. So kalau outdoor ni, kalau kita just biar macam tu, dia membahaya untuk dia orang daripada segi kalau tiba hujan ke, ataupun ada pemangsa lain, ataupun ada kucing yang dominan lain. Jadi dia orang ni akan jadi mangsa pada bahaya. Jadi kalau kita ada housing, kita prepare, dia akan rasa selamat dan dia pun dapat tidur lena. Tapi tak semestinya menggunakan cage. Kalau contoh kucing kita berada dalam rumah, kita boleh sediakan satu katil ataupun macam gambar di sebelah kanan kita ni, macam cat tower macam tu pun, it's a good thing sebab diorang dapat tempat yang selesa, dia dapat berehat dan dia pun takkan mengganggu kita sewaktu kita tidur, sebab dia dah tahu dia punya katil dekat mana. Okay, next. Okay, identification. Okay, benda ni yang biasa kita jarang nampak. Mungkin kita ambil stray ataupun kita guna kucing, kita kadang-kadang kita just letak collar, that's it. Kita letak collar je, tak ada identification, tak ada yang mengatakan nama dia ataupun mana dia berasal. Jadi macam contoh pet shelter dekat Malaysia ni sentiasa mengalami ketidakpastian kucing ni adalah stray atau kepunyaan orang. Sebabkan ada collar tetapi tiada tempat di mana dia asal. So macam kiri ni antara contoh-contoh yang biasa kita nampak, dan gambar di kanan ni dekat Malaysia dah ada IC untuk kucing. Boleh beli kat Shopee, ada IC untuk kucing. So benda ni secara tak langsung, kalau contoh kucing kita hilang, ada orang terjumpa, ada tinggi peratus untuk kucing kita dikembalikan kepada kita semula. Okay, next. Okay, pasir kucing ataupun kotak pasir, berapa besar? Korang tengok gambar ni, rasanya cukup ke? Okay, sebenarnya tak cukup. Sebabkan kucing ni dia perlukan tempat yang luas. Kalau kita buat dia macam kotak yang terlampau kecil, dia akan rasa stres. Dan kita pun stres sebab pasir tu semua terkeluar daripada kotak tu sebab nak kena kemas. Okay, so next. Okay, so dekat sini saya tunjuk satu rajah, how to know the litter box size, kan? So mula-mula korang ukur dia punya body length daripada leher ke ekor. Lepas tu panjang dia kena 1.5 lebih besar daripada tu. Jadi macam contoh dia bagi ni 12 inci. So badan dia, setengah badan adalah 6 inci. Jadi 18 inci lah saiz dia punya kotak pasir. So kotak pasir ni kalau boleh kita letakkan dekat tempat yang agak diam ataupun sunyi, yang tak ada orang selalu lalu, sebab kita nak bagi dia tenang lah. Macam kita pergi toilet, takkan kita nak buka pintu kan? Kita pun nak tempat yang macam selamat. Okay, so dia pun nak tempat selesa juga. So sebab tu kita letak kotak pasir. Janganlah kita suruh dia pergi buang air dekat tanah sana ke pasir ke. Kadang-kadang kita tak tahu apa ada di sana. Mungkin ada benda-benda yang tidak baik. So penyakit dan sebagainya. Kotak pasir juga kita letak tempat yang mudah untuk diorang. Kalau contoh kita letak kucing kita dalam sangkar, lepas tu kita letak kotak pasir dekat luar, macam mana dia nak buang air kan? So dah jadi masalah. So kita kena letak tempat yang mudah, convenient untuk dia. So selain daripada tu, kita juga kena bersihkan pasir ni. Kita bukannya just letak dia akan berak sampai dia mati. Tak, bukan. Itu sangat tak benar. Sebab apa? Benda penyakit ataupun parasit akan datang bila kita tak kemas pasir kucing kita. So benda ni akan menyebabkan toksin dalam badan dia lah, dan benda ni boleh buat dia berit ataupun muntah. Okay, next. Okay, scratching board. Perlu ke? So kita selalu nampak kucing dia kan, dia cakar sini, cakar sana sini, cakar kat cardboard lah. Okay, kenapa? Sebab diorang nak tajamkan kuku dia, nak exercise, lepas tu nak kuatkan masa. Macam kita angkat berat, yang dia angkat berat diorang jugalah. Dan juga diorang pun nak mark territory diorang. So
kenapa tempat mencakar ni uh, memang kena ada, kira kita perlu. Sebab apa? Naluri kucing dia nak mencakar. Kadang-kadang kekotoran tersangkut kat kuku dia kan. So dia nak bersihkan benda tu, dia akan buang selaput yang di luar permukaan kuku dia untuk kuku yang cantik, kuku yang tajam. Lepas tu daripada segi menanda kawasan ni, dalam kuku dia, dekat paw dia tu, dekat kuku tu ada gland yang mengeluarkan macam seperti cecair yang boleh membuatkan bau tu, oh ni kucing ni punya. So nanti kalau ada kucing lain datang dia cakap, ni kucing orang lain punya, so tak boleh. Okay, so apa jadi kalau korang tak letak scratching board ni? Habis, rosak kerusi mak. Lepas tu mak marah kita. So kenapa kita kena provide so that dia orang tak merosakkan harta benda kita, harta benda private, harta benda penting kita. Tiba-tiba kita tengah stres, kita nak tidur, kita tengok katil kita dah hilang lah, tak ada lah, dah koyak macam ni. So kita pun rasa alah stres ni kan. So kita jaga dia, dia jaga kita, kita jaga kita. Okay, next. Okay, vaccination. Benda ni sangat hangat pada masa kini pasal COVID punya vaksin kan. So vaccination ni khas untuk kucing. So macam kebiasaannya anak kucing yang baru lahir pada umur dia 9 minggu, kita boleh dah vaksin dia. Itu untuk suntikan pertama. Suntikan kedua ni biasanya pada umur dia 3 bulan. Untuk benda ni nak boost dia punya immune system lah, macam vaksin yang untuk COVID ni juga. So setiap 12 bulan kita akan bagi dia booster vaccination. So kenapa vaksin ni penting? So macam contoh FPV, feline panleukopenia virus ataupun parvovirus. Ni antara virus yang dapat membunuh kucing lah, memang high mortality lah bagi kucing. Feline herpes virus, feline calicivirus, FELV, leukemia, rabies dan sebagainya. Okay, next. Okay, so kita di segmen cat health. So kita tak semestinya perlu pergi vet. Kita boleh membuat routine check ataupun kita periksa kucing kita dengan sendiri. Contoh, kita tengok berat dia. Kalau berat dia tak terlampau kira berkurang dalam masa yang terdekat. Contoh hari ni 5 kilo, esok dah 1 kilo. Itu dah satu tanda yang tidak baik. So kita kena perhati pada dia punya berat dia. Lepas tu skin and coat pada dia punya bulu dia dan juga pada kulit lah. Macam tadi saya tunjuk pasal kutu. So kita kena periksa. Kadang-kadang sebab kutu ni pun boleh membawa kepada penyakit kulit pada kucing. So lepas tu kita tengok pada hidung dia. Macam kita pun sesama, dia orang pun ada sesama juga. So sesama ni pun kita periksa, kalau macam kotor pun kita bersihkan. Kalau telinga, tengoklah kalau telinga dia kotor ke. Kalau kotor kita kena bersihkan, sebab kalau tak bersihkan dia boleh membawa kepada ear mites ataupun ectoparasite jugalah, macam kutu tapi di dalam telinga. So ada banyak risiko jugalah bila ear mites tu terlampau banyak di dalam telinga. Dan juga mata, kita kena check mata dia. Kalau tiba-tiba keluar cecair kuning ataupun air mata terlampau banyak keluar, juga petanda-petanda yang tidak elok lah. So macam mulut pula, kalau dia ada ulcer, kucing pun boleh dapat ulcer. Kalau dapat ulcer ataupun boleh ada luka di dalam mulut, boleh buat dia jadi tak selesa untuk makan. Jadi kita pun risaulah, kita kena tengok juga, monitor benda tu. Kuku pun antara benda penting, especially untuk kucing yang berada di outdoor. So kuku ni juga kena periksa. Kalau macam kuku dia tak bersih, kita kena bersihkan. Kalau kuku dia terlampau tajam, kita potong. So lepas tu kita tengok mobility dia pula. Mobility ni macam mana? So kalau tiba-tiba kucing kita duduk dekat tempat yang sama satu hari, takkan kita tak pelik kan? Dia duduk situ je, tak ada bergerak, tak ada apa, tak makan, tak minum. So kita pun kena check. Kadang-kadang dia orang ada patah kaki,
ataupun muscle sprain ataupun sleo. So kita kena perhati, kena check, kita gerakkan kaki dia, tengok mana ada bengkak ke, dan kita pun boleh bawa pergi vet untuk periksa. Macam breathing, kita pun kena periksa. Kalau tiba-tiba dia punya pernafasan tu macam tersangkut-sangkut ataupun macam semput, itu pun antara petunjuk yang merisaukan kita lah. Macam saya punya experience, kucing saya dia ada asma. Kucing pun ada asma sebab pasal persekitaran dia. Jadi kita kena pergi check. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat dia ni biasa je ni kot, dia punya pernafasan tu. Rupanya dia asma. So dapatlah rawat, kalau kita bawa pergi vet, dapatlah rawatan dengan cepat, dapatlah dia baiknya elok. So untuk hydration pula, lagi-lagi kita dekat Malaysia ni kan, cuaca sangat-sangatlah panas. Jadi kita kena sentiasa check pada kucing kita. Cara nak check, bila kita tarik dia punya kulit tu, kita akan dapat tahu dia punya tahap hydration. Kalau dia tak dia macam mana? Kalau dia tak menentu balik tu, tu antara petanda dia tak cukup hidrasi lah. Okay, so next. So ni antara sebab-sebab yang bila kita betul-betul perlu pergi ke veterinary. So contoh kalau tiba-tiba kucing kita ni dulu senyap, tiba-tiba dia asyik bising. Antara sebab-sebab dia ada internal pain ataupun ada sakit kat mana-mana kat luar badan dia. Kadang-kadang ada juga kucing yang pada musim mengawan, dia akan panggil jantan lah, mate calling lah. So benda tu kita akan periksa. Kalau macam kucing kita tu betina atau jantan yang belum disunat, belum neuter, so benda ni pun boleh menunjukkan dia tu ada internal pain ataupun exterior pain. Lepas tu kalau kucing ni ada demam lebih daripada 10 hari, itu dah juga menjadi petanda yang dia tak sihat sebetul-betul, dan benda tu boleh jadi kronik. Saya pun ada experience juga pasal kucing saya yang ada mengalami demam lebih daripada 10 hari, rupanya dia pneumonia. So jadi agak risau jugalah bila dia dah sampai stage untuk pneumonia tu, dah sangat-sangat kritikal lah. Lepas tu kalau kucing kita tak makan dalam sehari tu, tak makan langsung pun, kita kena check, mungkin boleh buat permulaan sebelum hantar pergi vet, kita bagi dia dulu wet food. Kalau tak makan wet food juga, kena bawa pergi vet. Mungkin dia ada ulceration kat dalam mulut dia ataupun ada gusi berdarah, so yang mengakibatkan dia tak nak makan. So missing the litter box pun juga menjadi satu kesan. Kadang-kadang jarang kita nampak kucing dia salah masuk dekat kotak pasir, lagi-lagi kucing yang dah biasa dalam rumah kita. Itu pun mungkin daripada segi dia tak selesa, mungkin ada kaki yang sakit, kaki patah, ataupun ada internal problem juga. So macam excessive loss of fur, tiba-tiba ada satu lubang bulat dekat kucing kita, besar patch kan, tak ada bulu. Itu pun kita kena pergi cepat-cepat pergi vet, sebab ada satu virus which is sporo. So this is a very dangerous virus lah. Fungus. Okay, next. Okay, so this is checklist untuk korang. Korang ada cat food, korang ada food dish, korang ada water bowl, korang ada mainan, brush, ada collar dengan ID, ada sketching post, litter box, litter, cat carrier, cat bag. Apa lagi? Pergilah dapatkan kucing. So saya akhiri saya punya presentation. Good luck untuk dapatkan kucing korang, kepada siapa yang nak kucing, dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Azlan atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan cukup informatif mengenai kucing dan penjagaan kucing. Semoga para pendengar dan terutama pencinta-pencinta kucing di luar sana dapat memanfaatkan
ilmu pengetahuan yang telah dikongsikan oleh saudara Muhammad Azlan sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah Virtual Speakers Corner episod 47. Sekali lagi terima kasih kepada panel kita dan para penonton sekalian. Nantikan episod Virtual Speakers Corner yang seterusnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertanian tunjang kehidupan.